Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Untuk drill kita dah buat dulu sekejap. Tuan-tuan ambil surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 30 dan juga surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Masing-masing 1 hingga 30. Ya. Jadi 30 surah ayat yang pertama dalam 4 surah untuk latihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan tengok dulu. Ya ayuhan nas ayat 21 ya. Cuba terjemah. Ya ayuha, wahai manusia. Doktor boleh? Kita terjemah sama-sama ya. Budu. Budu ni sembahlah ya. Rabbakum, kamu allazi khalaqakum, menciptakan kamu. Wallazina, dan menciptakan yang min qablikum, sebelum kamu. La'allakum tattaqun, la'allakum mudah kamu ya bertakwa ya. Okey. Ayat 22. Allazi yang ja'ala, menjadikan lakum, kamu, al-arda firasha was-samaa binaa. Ini semua majaz. Wa anzala minas sama' ma'a air, fa akhraja bihi minas samarat, as-samarat buah-buahan, rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada sekutu wa antum ta'lamun. Kita ingat ya, dulu kita pernah belajar wa antum ni domain berpisah. Ingat? Bila dia ada dalam Quran, dia jadi mubtada. Jadi kalau mubtada, mana khabar dia? Khabar dia ni lah ta'lamun lah. Jadi kalau kita baca ta'lamun fa'il mudhari' marfu' dengan nun kerana fa'il 5 dan fa'ilnya dhamir tersembunyi di dalam tu, iaitu antum. Ya. Campuran daripada fa'il dan fa'il duduk tempat berbaris depan kerana dia jadi khabar. Itu kena baca. Itu kita kena baca. Ya. Fala taj'alu lillahi andada. Andada ni bagi apa? Bagi atas. Jadi bila dia bagi atas, maka taj'alu ni dalam ni ada fa'il, betul tak? Ada fa'il, betul tak? Wa tu fa'il dia. Jadi kita kena cari mana isim baris atas. Andada. Jadi andada ni bila isim ni baris atas, dia jadi mansub, dia jadi maf'ul bih. Ya. Jadi bila kita belajar nahwu, tuan-tuan, kita baca ayat ni, kita recommendkan 30 ayat pertama dalam 4 surah tu, tuan-tuan baca, dia cover everything. Jadi selain daripada kita hafaz makna dia, kita lancar maknanya, kita akan tengok barisnya, dan bila dia tu isim, maka kita tengok di mana kedudukan isim tu, sama ada B1, B2, B3 atau B4. Ya, ini untuk kaji ya. Sebab 70% nahwu ada dalam tu. Lengkap daripada mubtada, muawwal, muakhar semua. 70% dalam tu nahwu. Jadi
tentu sekali memang kita boleh faham baca. Nanti saya akan bimbing sikit. Sekarang ni kita nak khabar bagaimana syibih jumlah dia boleh jadi maf'ul bih. Okey. Nanti tengok ayat lain. Kalau kita jumpa. Wa in kuntum. Wow. In. In tu maknanya jika. Kuntum. Kamu semua. Fi raibin. Mimma nazzalna. Kami turunkan. Ala abdina. Fa'tu. Maka datanglah bi suratin. Mislihi. Umpamanya. Okey. Fa'tu. Fa tu fa apa? Fa rabitah. Fa ikat. Fa'tu tu. Fa tu fa rabitah. Apa makna rabitah? Rabitah maknanya, rabit maknanya ikat. Kalau kamu tak percaya, bawa. Tu ikat. Kalau tak percaya, bawa. Kalau tak percaya, mari. Maka mari. Tapi dalam Quran, dia akan pakai maka mari. Pak tu mana Pak Rabita ikat. Jawab. Samalah dia. Rabita. Dia sama. Jawab. Pak jawab. Pak Rabita. Pak tu bisuratin. Bawa dengan surah. Okey. Pak tu, apa dia root dia? Root dia? Ata. Ata. Ya'ti. Uktu. Ni faktu ya. Faktu. Ni. Ini yang susah ni. Faktu, root dia ata. Ata. Mudhari' dia. Ya'ti. Amal dia. Ikti. Ikti. Iktia. Uktu. Sebab dia pelik sikit. Dia adalah mahmus. Mutal pula. Uktu. Jadi kalau jamak dia. Uktu. Dua. Ada dua nama. Mahmus dan mutal nakis. Ata. Ata. Ni dua rakaat. Ini. Ata. Alif tak? Ata. Alif ni mahmus. Uktu. Ikti. 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 Ikti ni seorang. Anta. Kalau jamak. Iktia. Kalau ramai, uktu. Faktu. Asal dia fa'uktu. Tapi bila wasal, faktu. Bawalah kamu. Mana dia fa'il? Fa'il dia ialah? Atalah ya. Mana dia fa'il dia? Orang dalam ni. Wow. Mana wow tu antum lah kan? Ingat fa'il amat? Antum. Fa'il amat. Kalau jamak, antum. Ya, anta, anti, anta, antuma, antum, anti, antum, antuna. Huwa, huma, hum tak ada fa'il amat. Okey, setuju? Jadi alif lepas waw. Ini alif ganti. Ibdal nama dia. Kan kita belajar dulu. Ibdal. Asal dia utuna. Tu asal dia utuna. Jadi bila campur dengan antum, dia buang nun ganti alif. Buang nun tu hazaf. Lepas tu ganti alif tu ganti tu ibdal. Okay. Ini sudah sekian. Jadi ini fa'il, ini isim jadi fa'il, betul tak? Betul tak? Betul? Kemudian bisuratin ni bi harap jah. Okey? Ya. Mari balik kan? Yati. Okey, boleh? Boleh? Yati.
Ya'ti. I'ti. Kita nak jadi amal, kita Ah. buang yang mudhara'ah. I'ti. I'ti ni hamzah dia. I'ti. Asal dia ata. Ini amar. Ini huruf fa'il dia. Macam mana? Ini memang susah. Dua kalau dua tambah alif lah. Tambah alif. Kalau nak tambah alif tak boleh tambah ikta gitu. Kena kembali balik ya dia ni. Iktia. Ya, iktia. Okey. Jamak dia tu buang ya, tak waw. Tak, itu tanya Jibril. Quran buat macam tu. Kena ikut Quran lah. Ini bukan ni. Tu. Ya, sama. Ubahkan. Itu ibda dan ilal tu. Ya, okey. Jadi analisa dalam Quran tak ada. Jadi dalam surah aja ada analisa. Uktu dia tak adalah letak dua alif. Jadi macam tu. Tu fa. Jadi bila tambah fa tu. Merge macam tu. Fa tu. Boleh? Kalau tak ada fa, dia utu. Ya. Tak ada fa. Wa utu bihi mutasyabiha. Nampak tak? Arab tak boleh bunyi u. Tak boleh. Fi'il madi atau. Waktu wa utu bihi mutasyabiha. Kamu bawalah yang sama dengannya kalau kamu tak percaya. Kalau taruh fa jadi fa tu. Boleh? Tak apa. Tak faham asal usul tak apa. Yang penting faham terjemahan dia. Fa tu. Hamzah kalau tak nak buang alif macam gini dalam Quran lama dia macam gini. Quran lama. Fatu. Quran Baghdadi fatu bihi mutasyabiha. Fatu ya. Okey. Saya tak tahu ini tak ada dalam ni. Dalam kitab. Ini yang saya beri ni adalah conclusion. Ya, conclusion apa tu daripada apa yang kita dah belajar. Jadi tuan-tuan tengok tajuk demi tajuk. Tapi minggu saja berlainan. Untuk 2 tahun kursus cukuplah ni. Yang pertama tu bahagian-bahagian kalimah. Ada tak? Tuan-tuan boleh baca sendirilah. Boleh faham. Boleh buat mengajar teruslah. Jadi untuk tambah maklumat sikit, ada tak di belakang ni? Di belakang ni tuan buka, ada tak tulisan tangan tu? Tuan-tuan tahu tak? Tulisan tangan tu saya tulis di makam Nabi. Nota ni saya bawa untuk sahkan di depan makam Nabi. Saya tulis di makam Nabi tu ada 3 gambar di atas makam Nabi tu. Ada ni makam Nabi. Ya. Ini Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Umar kan? Ya, 3 ya. Okey. Di atas ni ada satu tulisan, atas ni ada tulisan, atas ni ada tulisan. 1 2 3. Jadi semua sekali ni berkaitan dengan akhlak. Akhlak. Untuk kita pergi ke Mekah ni bukan saja nak buat manasik haji, tapi nak membina akhlak. Jadi melalui ziarah kubur Nabi, akhlak. Atas ni dia kata, ma kana Muhammadun aba ahadin. Nabi Muhammad tu bukan ayah kamu, tapi dia adalah Rasulullah. Jadi kamu tak boleh bising-bising. Faham tak? Dalam ini ada satu lagi, diamlah kamu ketika menziarah Rasulullah. Dan di sini nombor 3 ni yang ni. Yang tu. Nombor 3 ni yang ni. Yang ni. Nabiyyun azimun. Cuba baca, Nabiyyun azimun khalaqahu al-khaliqu allazi lahu azimar rahmah fi sayyidil kutub.
Ha? Yang tulis tangan tu. Bawa lagi mata. Atas sekali. Apa tak? Atas sekali aja. Ni, tengok bawah. Ni. Nabiyyun azim, Nabi yang agung. Khalaqahu. Cuba terjemah. Khalaqahu. Telah dijadikannya Al-Khaliqu oleh Allah. Allazi. Yang. Siapa dia yang tu? Yang Allah. Lahu. Azimar rahmati. Yang agung rahmat. Fi. Sayyidil kutub. Sayyidi itu maknanya ketua segala kitab. Ketua segala kitab tu maknanya Al-Quran lah. Ya? Okay. Ayat ni ayat yang duduk pada makam Nabi. Bukan. Bukan ayat Quran. Ayat dia yang duduk. Ini ayat Quran? Ayat Quran? Bukan. Yang ni dia tiga-tiga ni. Yang ni yang nombor 3 sini ya. Saya untuk pengetahuan saja, bukan ada kaitan dengan pelajaran kita pun. Ya. Bukan syair ni lah. Bukan syair nasar. Ini ayat Quran. Ini ayat Quran. Ini saja yang bukan ayat Quran. Tak ada. Nampak banyak tu sebenarnya bukan tulisan. Itu hiasan. Khot. Okey, ditulis. Saya tak pasti sama ada pada zaman Sayyidina Umar masih hidup atau pada zaman siapa. Ada sejarah dia. Tapi ramai orang pergi Mekah tak tahu, pergi Madinah tak tahu ni. Tak ambil iktibar daripada 3 gambar tak boleh baca. Tapi orang haji kena beritahulah. Okey. Okey, tuan-tuan. Faktu ini fa'il betul tak? Dalam fa'il ada fa'il betul tak? Fa'il betul tak? Okey. Biasa dalam fa'il ada fa'il, dia mesti ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia, setiap isim yang ada selepas dia ni, maf'ulun bih. Tapi di sini tak ada. Yang ada huruf jar. Betul? Betul tak ni? Ini majrur, betul tak? Setuju Tuan Haji Suradi? Jar majrur. Jar majrur ni kita kata syibi jumlah, betul tak? Ada dalam tu ada dalam nota baru. Syibi jumlah. Jadi maf'ulun bih dia syibi jumlah. Maf'ulun bih dia syibi jumlah. Maf'ulun bih dia bukan jar majrur. Syibi jumlah. Apa sebab dia kata syibi jumlah? Sebab nak tunjuk kuat. Kalau dia kata faktu suratan, mungkin tak kuat. Tapi faktu bi, sebab guna bi tu menguatkan, taukid. Bawalah dengan satu ayat, dengan satu surah. Min mislihi, yang seumpamanya. Jadi di sini dia mengambil peranan mansub. Jadi kalau kita baca, ikut saya, jumlah dari bi, huruf jar, suratin, majrur, duduk tempat baris atas, fi mahalli nasbin, maf'ulun bih. Itu rahsia yang tersirat bila kita belajar nahwu. Nasbin. Itu rahsia tersirat. Tuan-tuan baca buku kuning tu ada. Buku kuning ada. Fi mahalli nasbin. Ya. Jadi ayat berapa ni tadi? 23. 23 ya. Wad'u syuhada'akum. Wad'u. Dan panggillah. Apa dia fi'il dia? Da'a. Mudhari' dia? Yad'u. Amar dia? Ud'u. Sama tak dengan ni? U'tu? Duduk sama tak? Sama kan? Dia da'a, seru, yad'u, menyeru,
Ud'u, fi'il amar. Ud'u. Wad'u, panggillah kamu. Jadi kalau ud'u, dalam ni panjang. Fi'il campur dengan fa'il. Ingat, bila ada fa'il, maka fa'il. Mana dia fa'il dia? Fa'il dia waw. Wa fa'ilu al-waw dhamir mustatir. Campur dalam tu, tersembunyi. Fi mahalli raf'in fa'il. Ada tu kata dhamir muttasil. Ada tu kata mustatir. Muttasil kan? Ada kata mustatir. Jangan pedulikan. Kalau tuan nak kata al-waw ud'u. Ud'u al-waw dhamir muttasil. Kalau muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Okey. Syuhada akum jelas fa'il madi. Jelas isim bagi di atas. Nampak tak? Dan maf'ulun bi. Jelas. Yang ini jar majrur. Jar majrur tu nama dia syibih jumlah, macam ayat. Tapi duduk tepat baris atas jadi maf'ulun bi. Jadi mana lebih kuat? Ini ke ini? Ya, ini lebih kuat. Dari segi status dia. Mana panggillah kamu, dahlah bisyuratin. Faktu ni amar pula. Perintah. Panggillah kamu, pemimpin kamu tu. Jika kamu bawalah satu surah. Bawa satu surah kalau kamu syak sangat. Lepas tu panggil pemimpin kamu. Semua dengan fi'il amar. Tapi beza ini dia pakai syibih jumlah. Bukan tambah sebarang tambah, dia tambah huruf jar. Iaitu B. B tu kuat. B tu ada macam guna. Satu memberi makna mulakan, yang kedua memberi makna sertakan, yang ketiga memberi makna buktikan. Makna dia. Bila B tu, yang kita dengar B tu sumpah kan, billahi kan. Bismillah, mulakan. B juga makna sertakan, B juga makna buktikan. Ini B tu, makna B tu banyak. Jadi di sini buktikan. Bawa untuk buktikan satu surah. Kalau kamu betul-betul kamu ni tak percaya pada Al-Quran. Quran ni manusia buat. In kuntum shadiqin. Tak, dah memang tak boleh kata sebab ini Al-Quran dah memang tak ada B. Tak boleh. Tak sesuai lah. Kalau disebut, dia dah sebut B sini kan. Okey. Kalau tuan-tuan nak kata boleh juga ajar, tak salah. Kita boleh baca di sini dan panggillah kamu bi syuhadaikum, boleh. Tapi itu ayat Quran. Makna dia boleh pakai sebab dia waw ni waw ataf. Waw tu waw ataf. Waw ataf tu maknanya walaupun tak ada bi boleh pakai. Tapi itu kreativiti ahli tafsir lah. Sebab Quran ni kita boleh terjemah ikut ilmu kita, bukan ikut apa tu nahwu dan saraf semata-mata. Okay. Ini ayat yang baru 23. Ayat 24. Banyak ni. Betul orang mengaji pondok ni lama, tok guru tafsir Allah untuk okey, fa illam taf'alu fa. Ada hubungan tak dengan ayat tadi? Kalau ada hubungan fa tu fa rabitah ke ataf. Cuba tengok. Fa illam taf'alu, maka fa tu fa istinaf untuk menyedakkan ayat. Jika untuk ayat itu lebih betul, lebih dalam konteks istinaf, jinab, istinafah. Mana kalau tak ada illam taf'alu, faham? Boleh elok tak baca? Kalau tak ada fa. Tak sedap itu nama dia istinaf tu, makna untuk permulaan cerita baru, istinaf. Ya. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tak boleh
Walan taf'alu. Dan kamu juga tak boleh buat sampai bila-bila. Jadi lam tu menafikan sekarang. Lan, nun menafikan akan datang. Fa, itu fa apa? Dekat. Fa rabitah ke? Fa jawab. Fa jawab. Jawab tu rabitah jugalah, tapi lebih kuat pada jawab. Lebih kuat pada rabitah. Lebih kepada warning. Ra alif ba ta ta. Tuan tengok rabitah Rabitah tu jawablah. Ataupun dia panggil fa jawab syarat, lagi kuat. Lagi kuat. Fattakun nar. Maka kamu takutlah api. Allati, yang mana waqudu, bahan bakarnya annas wal hijara uiddat lil kafirin. Fattaku, ini satu lagi tengok. Dia pakai huruf nakis lagi. Ittaqa. Ya, ittaqa, ittaqaya, ittaqu. Ya, fattaku. Ittaqa, ittaqi. Dia punya fi'il lama dia. Ittaqi, ittaqiya, ittaqu. Dalam Quran, kalau kita, dalam khutbah Jumaat, dia punya apa? Dia punya ittaqau ke? Dia punya ya ayuhan nas ittaqu. Allah, dia tak kata ittaqau. Kalau ittaqau tu fi'il madi, kamu telah takutkan Allah. Dia kena ittaqu. Takutlah kamu akan Allah, itu fi'il amar. Ittaqu. Daripada ittaqa, yattaqi, ittaqau. Ya. Dan ni. Ni asal dia. Ittaqa ni 5 huruf. Ittaqa ni, ya. Fa'il mudhari' dia yattaqu, yattaqu, ittaqa, yattaqi, yattaqi. Kemudian fi'il amar dia ittaqi. Ittaqi seorang. Ya, seorang. Kalau dua, kenapa pula jadi ittaqaya? Ittaqiyalah. Ki. Ya. Ittaqiyah kalau dua orang. Kalau ramai, ittaqu. Jadi ini jadi pula bagi depan. Ittaqu. Kalau jadi syahid dia dalam Quran. Ittaqu. Kalau seorang, takutlah kamu. Ittaqi. Kalau dua, ittaqiyah. Yang ni, ittaqa ni fi'il madi. Berapa orang ni? Berapa orang? Seorang. Seorang ni. Kalau dua orang, ittaqaya. Ittaqaya. Kalau dua orang. Kalau ramai, ittaqau. Ini fi'il madi. Ittaqau. Ittaqau. Yang ni ittaqu, amar. Ini ittaqau, madi. Okay. Macam Rabbah. Mana Rabbah? Rabbah ni menjaga, mendidik kita. Okey? Rabbah. Ini seorang. Kalau dua orang, Rabbayani. Rabbah. Dua orang didik saya. Siapa dia dua orang didik saya? Siapa yang dua orang tu? Ibu dan bapa. Ya. Ya. Kalau kita baca doa, kita boleh kata Rabbaya. Wahai Tuhanku, ya, jagalah ibu bapakku sebagaimana dia berdua menjaga aku.
Tapi kalau Tok Imam kata macam tu, untuk dia je. Jadi macam mana dia nak kena sebut ramai-ramai sebagaimana dua ibu bapaku menjaga aku. Menjaga kami. Yang ni supaya kesemua ayah kita tu mendapat keredaan kerana dia menjaga kita. Macam nak buat? Tak ada. Jadi kalau kita baca doa kama rabbayani, salah lah. Bukan tak salah. Mana untuk kita je. Tapi kalau kita nak kata sebagaimana mereka semua jaga kami, kita kena kata rabbauna. Rabbau. Mereka semua menjaga kami. Ya. Kalau Tok Imam tu baca kama rabbauni, maknanya semua ibu bapa jaga dia. Tak. Faham tak? Jadi kena kata rabbauna. Rabbayani untuk kita seorang. Pasal setiap orang ada ibu dan bapa. Tapi kalau Tok Imam baca, semua ibu bapa tu menjaga kami semua. Kama rabbauna. Kan? Ada tak bunyi rabbauna? Ada? Rabbauna. Ada. Rabbauna. Kama rabbauna sighara. Ada? Sebagaimana dia menjaga kita masa kita kecil. Okey? Itu dia. Okey, kita ambil lagi satu ayat. Al-Baqarah ayat 25. Ni semua fi'il amar. Wa basyir. Apa dia fi'il madhi basyir? Basyara. Wa basyiril ladzina amanu. Basyara. Basyara. Ada tasdid. Ini fi'il madhi. Basyara artinya gembirakan. Berikan berita gembira wahai Muhammad. Ya. Kepada orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Bahawasanya bagi mereka syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi makanan daripada syurga itu, umpamanya buah, sebagai rezeki, mereka berkata sesama mereka, syurga. Daripada syurga lah. Bukan daripada air tu. Daripada syurga. Min samarutin, seperti buah. Min tu seperti, tapi dia pakai min. Seperti buah. Siapa jumlah? Samarutin rizqa. Rizqa. Rizqa jadi apa? Tuan Jimat. Bagi atas tu jadi apa? Maf'ul bih. Qalu. Mereka berkata. Mereka bertanya sesama mereka. Hazal lazi. Haza. Ini ke? Al-lazi. Ya. Ruzikna. Dirizkikan. Dijanjikan. Dirizkikan. Kepada kami. Min qablu. Sebelum tu. Min qablu. Okay. Tuan tengok min qablu ni. Sepatutnya min qabli. Kenapa min qablu? Tak ada. Ya? Dia mabni. Sebab dia jadi zarah. Ada tak dia tu zarah? Dia mabni. Kerana ni zarah zaman. Ya, mabni ala dhamir. Zarah zaman, tetap berbaris depan. Ya, duduk tepat baris bawah jadi majrur. Itu bacaan dia. Ya, seperti mana dalam buku tu. Jadi bila kita analisa, kita nak tahu ni kedudukan dia ni, kenapa dia bagi depan. Qablu ni dia patut qabli. Tapi jadi qablu sebab masa ni dia jadi zarah. Sebab dia masa ni dia jadi mabni. Ada masa dia jadi mu'rab. Min qablikum la'allakum tattaqun. Qabli kan? Tuan-tuan jangan rasa susah ya. Kita kena sabar. Ini benda-benda pelik-pelik yang ada dalam Quran. Wa utu, tadi lagi ada lagi. Faktu.
Faktu tadi, waktu lah. Ha? Ya? Ada yang mu'rab. Ada yang mu'rab. Sebahagian tu mu'rab. Ikut kegunaan. Ikut kegunaan dia. Dia tak ada musanna jamak. Sama je. Wa utu bihi mutasyabiha. Dan bawalah dengannya yang serupa. Mutasyabiha ni isim mansub, dia berada lepas wa utu, maka dia jadi maf'ul bih. Basic ya. Ingat kalau maf'ul bih ni basic. Kalau maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul mutlak, itu bukan basic tu. Itu dia dah skill lah. Ingat lagi tak maf'ul mutlak jadi macam mana? Ya? Ya? Serupa lagi, maknanya makanan tu sering datang. Sentiasa datang yang sama. Ya, fatu. Betul. Wa utu ya, dan datang lagi dengannya mutasyabiha yang sama. Berterusan, istimrar, continuously datang. Walahum fiha, dalam apa dalam fiha ni? Dalam syurga. Fiha tu al-jannah, dalamnya azwajun mutahharatun, yang suci, wahum fiha khalidun, kekal abadi. Khalidun ni isim fa'il, betul tak? Kalau yakhlidun itu fa'il 5. Sebab dia ada ya. Kalau khalidun tak ada ya depan, maka tak ada ta depan, maka dia jadi isim fa'il. Marfu' dia dengan bukan wow. Sebab jamak muzakkar salim. Ya? Wow. Wa bukan fa'il. Wa ni isim fa'il ni. Wa ni bukan fa'il. Wa ni adalah tanda dia marfu'. Macam al-muslimuna, marfu' dengan waw. Betul. Kadang-kadang kita bertukar kan? Keliru dengan tu. Kalau ada ya depan tu, marfu' dia dengan nun. Sebab dia fa'il 5. Boleh tak? Isim fa'il. Tapi dia ni jadi mubtada atau khabar. Kita tengok Haji Mat. Khalidun jadi apa? Khabar kepada wahum. Jadi bila kita buka Al-Quran, tuan-tuan gunalah buku kuning tu. Buka Quran tak lebih daripada 23. Bagi depan ada 5, ada 8. Bagi atas ada 12. Bagi bawah ada 3. Tuan-tuan mahir tu cukup dah. Saya katakan, ya, cukup dah mahir tu. Ya. Kalau boleh buat macam tu. Cukup dah. Guna buku kuning tu. Mubtada pernah dengar kan? Khabar pernah dengar kan? Lepas tu tabi' isim pun pernah dengar. Dalam ni lengkap. Lengkap. Itulah makna nahwu saraf. Kelebihan dia itu sajalah nak tahu. Lepas tu nak tahu sastra dia, balaghah. Ya, macam mana? Dalam balaghah tu jangan lupa ada nahwu. Sebab bila balaghah dengan nahwu, maka dia ngam sekali tentu. Balaghah. Balaghah ada 3. 1 bayan, 2 badi', 3 ma'ani. Bayan ada 5. Doktor travel ni bawa tu nota-nota bayan tu. Nanti tak lupa. Tengok YouTube. Kelas semalam lengkap. Saya ceritakan pasal the whole bayan. Di Sermat. Dah post right? Dah post belum semalam? Belum ya. Kelas semalam lengkap. Perfect bagi saya lah. Tapi orang dengar-dengar tu masih lagi termenung-menung. Adalah 3-4 orang. Jadi tuan-tuan, bila tengok bayan, tengok tasbih. Tengok isti'arah.
tengok kinayah, tengok majaz. Majaz ada 8. Jangan lupa ya. Kena faham tu je konsep tu. Sekejap lagi kita akan buat tu. Faham tu je. Pasangan. Kalau isteri zaujat. Pasangan ni boleh jadi suami, boleh jadi isteri. Mana dalam syurga tu hidup berpasangan. Ya. Tak mesti. Mungkin suami partner lah. Main partner. Ada. Ya. Ya, spouse. Ada spouse. Ada ustaz tu kata, kalau orang isteri lebih daripada 4, dia boleh pilih mana satu nak bawa. Satu je. Kalau kata bawa semua, bukan syurga ayah kita. Syurga tu Tuhan punya. Tuhan kata pilih satu. Lepas tu dia akan kata, kamu tak boleh pilih yang lain kecuali yang ini. Kalau nak suruh kena pilih, ngajilah Nahu. Pilih yang ini. Satu. Isteri-isteri, pasangan-pasangan. Ya? Nak bagi ke mana? Tak lebih daripada 2, tak lebih daripada 1. Tak boleh. Okay? Last one ya. Tuan-tuan ya. Khalidun. Merok dia. Okey. Tulis sikit. Okey, sekarang ni dia ni isim mustaq. Isim mustaq ni isim jelma. Bila isim jelma dia ada fa'il. Macam masjid. Root dia sajadah. Jadi isim jelma dia ada root. Jadi khalidun apa dia root dia? Khalada. Yakhlidu. Khalada ya. Root dia khalada. Ya? Root dia. Sorry. Ni root dia khalada. Okey. Boleh tak? Kalau tambah alif di antara fa dan lam, mana lam ni ya? Khalidun, dia jadi orang. Jadi orang. Tambah alif di antara fa dengan lam. Sorry, dengan ain. Dia jadi orang. Tapi root dia khala. Ya? Ini nama dia fa'il sahih. Bukan mu'tal, sahih. Betul eh? Khalidun. Okey. Khalada tambah ya, dia jadi fa'il mudhari'. Tambah ya. Apa tanda fa'il mudhari'? Ya. Okey, di bawah ganti nama huwa. Betul tak? Kalau tambah di bawah ganti nama anta. Okey. Kalau tambah nun nahnu. Okey, boleh. Kalau tambah alif ana. Jadi ingat tak? Fi'il mudhari' adalah tambahan 4 huruf. Ta, ya, nun, alif. Ingat tak? Okey, boleh? Okey. Jadi tuan-tuan, jadi Khalidun ni isim fa'il. Tambah waw, jadi nun, jadi ramai. Khalidun, jadi ramai. Ramai dia. Ya. Ramai bukan semua ramai. Ramai dalam keadaan marfu'. Ini Khalidun marfu' dengan nun, dengan waw. Boleh tak? Tanda dia waw. Kalau Khalidun marfu' juga, tapi dengan dhammah. Sebab dia mufrad. Okey. Yang ini Khalidani marfu' juga,
Tapi dengan alif sebab dia musanna. Okey. Yang ni marfu' juga dengan dhammah sebab dia mufrad. Okey. Kalau macam ni, ya, kha, lam, da, alif, nun. Ni, ini marfu' juga. Tapi ini fi'il mudhari'. Marfu' dia bukan dengan alif. Marfu' dia dengan nun, dia panggil subut nun. Pernah dengar tu kan semua? Subut nun, subut nun. Okey. Alif ni maksud apa? Alif ni maksud musanna. Fa'il. Alif ni fa'il. Okey. Kalau tuan-tuan buat ni, yakhluduna, ni, yakhluduna, ini marfu' juga. Marfu', tanda marfu' dia nun. Nun. Subut nun. Wow, ni fa'il. Wow, ni fa'il. Dalam fi'il ada fa'il. Tetapi dalam isim dia tidak ada fa'il. Dia sendiri tu dah jadi fa'il. Boleh? Itu beza saja. Okey, tuan tengok ni. Saya rehat ya. Ayat 2 hingga 30. Ayat 1 hingga 30. Ni ayat 1. Ayat 1 tak ada benda. Ayat 2. Tuan tengok. Ya. Ayat 2 mudah ya. Cuba terjemah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kalau tuan-tuan tengok dalam nahwu mudah je. Allah tu mubtada. Ya tak? La tu haraf nafi lil jinsi. Ya. Ilaha tu isim la. Nafi aja isim la. Mansub bil fathah. Ini mudah saja. Maknanya kajian yang dia orang buat betul. 30 ayat pertama 4 surah tu guna je lah untuk drill. Allah. La ilaha illallah. Okey. Okey. Wa ni isim lah. Wa isim mustasna. Buka lah ni, buka. Cuba Tuan Haji, buka. Mana mubtada' mana khabar? Ingat, Allahu dia memang mubtada'. Cuba tengok di mana khabar. Tuan Haji Abdullah, di mana khabar mubtada'? Mubtada' lah khabar dia. Ya? Al-Hayyul Qayyum tu dia jadi tabi' kepada huwa. Huwa tu sama tak Hayyul Qayyum? Bagi depan lah. Badal lah. Betul. Tabi' lah tu badal. Okey, di mana khabar? Khabar mubtada'. Semua sekali. Semua. Allah semua sekali. La ilaha illallah tu semua tu khabar dia. Khabar dia panjang ke pendek? Kalau khabar panjang, khabar dia jumlah. Khabar dia maksudnya jumlah. Jumlah tu banyak. Banyak ayat. Itu dia. Jadi tuan tengok yang kuning tu. Cukup lah. Allah itu ialah tiada Tuhan melainkan dia Al-Hayyu tabi'. Tabi' kepada huwa. Huwa tu dhamir munfasil mabni ala fathi fi mahali rafi'in mustasna bi ilah. Okey? Sebab huwa ni dia mabni, dia tak ada kata hu. Dia kena kata huwa, dia mabni kan, tetap kan? Tak boleh. Kalau hum mabni ala sukun fi mahali rafi'in mustasna bi ilah. Ya? Ya, tapi bila dia diiringi oleh haraf nafi, dia kena cuba baca la, cuba baca apa tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah hu ke ha? La ilaha illallah hu ke ha? Hu tu sebab dia mabni, sebab dia mu'rab. Tahu tak betul? Fi mahli rafa'in sebab dia mustasna ni, dia bukan semua mansub, ada marfu'. Okey.
Dia marfu' jadi mustasna lah. Salah. Wah, ini marfu' mustasna. Sebab tu ini marfu'. Sebab dia tabi' kan. Dia tabi', dia tak boleh ikut isim yang bagi atas sebab ini mabni. Tabi' dia kena ikut isim yang asal. Asal dia bagi depan. Ha. Sebab apa? Isim mustasna. Mustasna bi'ilah. Betul, tapi kalau dia diiringi oleh hai, kena kelas ni kena lanjut lagi lah 18.10 ni. Bi'ilah. Okey, betul. Hajar betul je. Tengok asal dia. Asal dia la ilaha illallah hu. Betul tak? Betul. Betul. Okey, mana dia haraf nafi? Yalah, buanglah. Kalau buanglah cuba baca. Okey. Ilahun, ilah pun buang. Cuba baca. Ilahun Allah. Tuhan itu ialah Allah. Kuat tak berbanding dengan tiada Tuhan melainkan Allah? Lagi kuat. Sebab itu la ni nama dia la nafi lil jinsi. Lil jinsi. Maksudnya la ni menafi semua jenis Tuhan dalam dunia ni. Tidak ada. Semua jenis Tuhan yang mengaku Tuhan dalam dunia ni tidak ada. Tidak boleh pakai. Hanya Allah saja yang betul. Bagi depan. Ya. Ya. Khabarlah. Bagi depan. Tapi sekarang ni dia sebab ada la, dia jadi isim la. Betul? Sebab dia jadi illa, ada illa, dia jadi mustasna bi illa. Okey? Betul, iblisa tu betul. Biasa. Dia iblisa tu memang dia mustasna bi illa, betul mansub sebab dia itu isim mamnu' minat saraf. Dia tak boleh bagi bawah. Kena bagi atas mata-mata. Dengan bagi depan. Illa iblisa. Kena macam tu. Ini nampak kaya kena pergi duduk pondok 3-4 bulan ni. Duduk pondok 3-4 bulan. Tok Guru pergi je 3-4 bulan tu di pondok. Kedah no. Tuan-tuan cuti 3-4 bulan. Di Kedah no pergi. Duduk sana. Tok Guru ajarlah saya Iqra' surah Baqarah ni sampai habis 2 bulan ni. Duduk situ. Makan di kedai-kedai tepi tu. Tuan-tuan balik mahir lah. Sebab asah dah banyak dah kita belajar. 2 tahun dah asah dah. Mana pokok seni banyak. Mana pondok-pondok. Banyak. Kelantan berbulih. Nak dekat Kemboja berbulih banyak pondok. Tapi Kemboja cakap lakeng kapten tak faham. Betul. Saudara belajar dengan saya. Inilah sukatan dia ni. Dalam ini. Banyak dah nahwu saraf. Ya. Tapi nak kenal lagi, kena skill. Skill tu kena duduk di pondok. Bangun pagi, lepas subuh tu belajar. Pukul 10 makan pagi. Pukul 10 makan pagi. Lepas tu, belajar lagi Zuhur. Belajar lagi tidur sejam. Lepas Zuhur tu tidur. Lepas tu sambung belajar lagi sampai Isyak sampai malam. Sebulan dapat. Okey, ni ya. Maksud dia boleh? Okey. Kita tengok. Nanti kita tengok pula surah yang ketiga. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu tu sifat kepada huwa. Makna dia yang gagah. Tak apa, lebih kurang sama je. Al-Qayyum yang tegak, yang berkuasa. Betul situ? Samalah. Lebih kurang lah. Betul lah. Memang Allah tu dia menguruskan makhluk. Kerja dia kan. Perkataan dia Al-Hayyu isim. Madi dia Hayya. Itu koma. Koma.
Yakumu qiyam. Ini sifat dia panggil mubalaghah. Sifat mubalaghah maknanya sifat yang hanya ada pada Allah saja. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Mubalaghah ni apa nama mubalaghah? Mubalaghah ni maknanya lebih. Okay. Ada tuan-tuan bila dengar term tu, tak apa, boleh. Jangan takut. Sebab awal lain pun boleh kan? Jangan takut. Tuan-tuan kena kukuhkan lagi. Ini surah Imran ya? Nisa. Mana buat Nisa ni? Okay. Nisa ya? Al-Maidah Nisa ya? Nisa. Okey. Tentang An-Nisa. Okey. Ayat 1. Ya ayyuh, cuba terjemah. Ya ayyuhan nas. Kena kuat-kuat. Ittaqu. Kalau takwa tu mana Arab lagi. Ittaqu, takutlah kamu. Tadi kita dah jumpa ittaqu kan? Maknanya Rabbakum allazi khalaqakum min nafsin, diri, satu diri, wahidatin. Okey. Wa khalaqa minha zaujaha. Wa batha, mengembang biak. Basa ni maknanya menghamburkan, mengembang biakkan, minhuma, dari campuran pasangan tadi, rijalan kasiran wa nisaan, dan perempuan. Wattaqullah, akallah allazi tasaalu nabi. Ta ni awak semua. Ruk dia sa'alah, yang kamu semua meminta dengannya, wal arham, dan kekeluargaan, silaturahim. Mana takutlah kamu daripada memutuskan silaturahim. Innallaha kana alaikum, atas kamu, raqiba, dekat, pemerhati, dekat. Raqib itu mana hampir. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak belajar nahwu pun kita boleh terjemah. Kalau orang yang baca Quran hari-hari tu, memang boleh. Tapi dia tak tahulah nak allocate jadi apa, dia tak tahu. Jauh sekali lah dia nak tengok balaghah. Dia tak boleh. Tak boleh. Jauh sekali lah dia nak beri makna yang tepat dalam tu. Macam tuan-tuan tengok ayat watin. Apa ni watin? Demi buah tin. Weh, kalau ulama pandai terang surah apa ni? Atin ni hancur lagi berderai habis ayat kita. Tapi dia tak pandai kaitkan dengan balaghah. Terutama kalau orang-orang dapat ni yang dai-dai ni kan. Itu dia dapat yang jauh-jauh je. Watin tu demi buah tin. Wa zaitun demi buah zaitun. Wa turi sinin demi bukit Tur Sina. Wa hadzal baladi demi Mekah. Okey. Yang pertama dia sebut buah. Tapi buah tu tumbuh di mana? Palestin. Palestin tu siapa? Siapa duduk di Palestin? Nabi Ibrahim lagi. Puak-puak dia tu Yahudi. Okey. Wa zaitun. Zaitun di mana? Buah zaitun. Di Jordan. Jordan tempat siapa? Yahudi. Asalnya Yahudi. Cuba kaji sejarah Nabi Allah Ibrahim tu. Lepas tu waktu di sini Bukit Tur Sina. Tur Sina Nabi Allah Musa. Siapa di sebalik Nabi Musa yang Tuhan bersumpah tu? Yahudi. Cuma wahazal baladi.
depannya. Jadi dari segi balaghah, Tuhan bersumpah bukan dengan buah, tapi dengan negara yang mana buah itu keluar. Dengan penduduk negara tu. Begitu juga dengan negara di mana tumbuhnya buah zaitun. Buah tin, buah zaitun. Buktinya, secara sarah buktinya, waktu di sini. Kenapa tak disebut buah Tursina? Wahazal baladi. Kenapa tak disebut buah kurma di Mekah? Disebut al-baladi, itu kiasan daripada Allah bersumpah. Sebab itu Tuhan kata manusia ni jahat kalau tak dijaga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadi manusia ni sebaik-baik kalender. Ya, kalender tu 24 jam aku bagi dah cukup dah. Tak ada lebih pada 24 jam, tak ada orang dah lebih jam. Tapi kenapa ada orang hidup hina sampai dia letak diri dia di tempat yang paling rendah sekali? Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka beriman kepada Allah, mereka sentiasa berpesan-pesan kepada kebaikan, mereka akan hidup dalam keadaan aman dan selesa. Itu besarnya surah At-Tin. Cuba baca tafsir surah At-Tin. Ya, tak Israel. Hari ni, Abi Lahab, ada tak lagi orang Abi Lahab? Abi Lahab dah mati lama dah. Tapi perangai Abi Lahab ada tak? Apa dia perangai Yahudi yang paling besar hari ni, yang merosakkan umat? Cuba sebut satu. Bukan. 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 Dia memberi kita hiburan. Hiburan, lahwan wa la'iban. Tuhan kata, lara. Tengok bola, lahwan wa la'iban. Dia beri kita permainan. Cintakan keduniaan yang membawa kita kepada lara. Itu dia beri banyak-banyak. Wa gharrathumul hayat, dan mereka telah menjadikan hidup itu tipuan kepada kita. Apa tak tipunya? Umat Islam berapa lama bekerja sehari? Ya? Berapa lama masa kita menafaatkan? 167 ayat dalam Quran hanya cerita tentang Yahudi. Di surah Al-Baqarah tu. Sebab itulah ketika susun Quran tu, dia letak itu dulu. Dia hazard kita dengan musuh Islam. Sebanyak 160 lebih ayat. Daripada 286 ayat. Dalam Quran itu hanya tentang Yahudi saja. Antaranya dia kata, orang Yahudi ni kamu tidak akan menerima kamu selagi kamu tak terima mereka. Betul tak? Tapi kita ada kedudukan Yahudi sekarang ni? Negara kita? Tak ada. Adakah orang Yahudi di Syalam ni? Tak ada. Tak ada. Tapi perangai Yahudi banyak kan? Tamak. Monopolistik. Yahudi tu. Gila dunia. Wabah dunia. Buat kerja tanpa fikir matlamat kehidupan dunia akhirat. Yahudi tu. Dia mengajar kita. Sebab itulah Al-Quran mengajar kita supaya memahami. Okay. Tak ada? Okay. Tengok sedikit lagi. Okay. Tengok surah yang berapa ni? Ni surah berapa? 4 dia. Cukuplah, 4. Tengok surah seterusnya. Okay. Ayat seterusnya. Wa atul yatama. Tengok ni, ada tak wa atu lagi? Sebab tu 30 ayat yang pertama ni, wa atul yatama, berikan anak yatim itu amwalahum. Wala tatabaddalul khabis. Ingat badal. Dan jangan kamu badal, menukarkan. Al-khabis itu yang kamu punya dengan yang baik itu yang dia punya. Okey. Wala ta'kulu amwalahum, kan, harta mereka, ila amwalikum. Maknanya jangan kamu makan harta mereka, kamu campur-campur. Harta mereka kamu makan bersama-sama. Innahu kana adalah huban kabira, besar. Okey, tuan-tuan. Dalam ayat ni, adakah anak yatim ni anak yatim yang tua ke yang muda? Ingat, manusia tu bila yatim, kalau macam saya ni pun dah tak ada bapa, yatim lagi tau. Sebab selagi bapa dah tak ada kan. Ya, konsep yatim tu mati ibu bapa. Belum. Itulah nak tanya soalan ni. Ayat ni maksud dia
ayat belum balik ke ayat selepas balik? Belum. Belum. Sebab budak-budak belum balik, dia tak tahu harta dia. Ikut pok saudara je. Betul tak? Ikut pok saudara je kan. Jadi, sebenarnya ayat ini adalah ada dalam ni majaz. Majaz tu maknanya sindir. Bukan maksudnya budak yatim yang kecil tu. Maksudnya budak yatim yang besar ni. Kalau dah besar, berilah harta mereka. Ini dikatakan mengambil kira apa yang lepas. Iktibar makan. Kalau tuan-tuan tak belajar balaghah tak tahu ini ayat ini bukan untuk anak yatim kecil. Ini untuk anak yatim yang besar. Yang ada hari ni ramai orang simpan harta anak yatim, tak serah harta tu walaupun budak tu dah dewasa. Ya? Jadi ini ayat ni turun sebab berlaku begini. Jadi ayat ini dia kata majaz di bawah tajuk iktibar makan. Mengambil kira apa yang lepas. Konsepnya di sini mudah saja. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan anak yatim yang kecil. Anak yatim yang dah balik, yang dah boleh berdikari. Kita kena serah harta mereka. Tapi bila dia tak balik, kita jagalah harta mereka. Tapi jaga dia, janganlah makan banyak. Janganlah campur makanan yang dia punya. Tapi kalau nak makan juga, boleh. Falyasta'fif. Makan sikit-sikit. Ala kadar. Jangan kamu kenyang, dia lapar. Itu dosa besar. Khuban ini, dosanya besar. Khub itu besar. Besar. Khuban kabira. Dosa anak yatim itu besar. Okey? Tuan-tuan nampak tak? Kita tengok. Cuba simpan ni. Ayat 1 hingga 30 ke-4 surah. Tuan-tuan dream. Maknanya dia akan bertemu pertemuan. Semua ilmu dalam tu. Ayat 1 hingga 30 ke-4 surah. Saya dah beritahu dulu. 4 surah. Okey. Tuan tengok. Surah An-Nisa ayat 14. Okey. Cuba baca. Tuan-tuan dah belajar ni semua ni. Tilka. Tilka ni isim apa? Isim isyarat. Jauh dekat. Laki perempuan. Laki perempuan. Haji Aisyah juga. Perempuan. Tilka. Demikianlah hudud Allah. Hukum Allah. Perundangan. Hudud ni bukan hudud yang kita bincang tu. Hudud ni maknanya perundangan Allah. Wa man. Siapa? Yuti'illah. Wa rasulahu. Okey. Bila ada man, dia mesti ada jawab. Man ini isim isyarat. Ya. Man. Siapa yang taat kepada Allah, dia punya jawab dia, yudkhilhu. Dimasukkan ke dalam syurga. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, khalidin. Ada tak khalidin? Tadi ada? Khalidin. Tadi ada? Saya cadangkan, bila tuan-tuan hari belajar ni, pergilah ke Kelantan, duduk sebulan. Suruh dia i'rab surah Al-Baqarah dulu, 30 surah tu. 30 ayat. Memang mansub. Dia jadi apa? Hal. Dia mansub. Kalau salah saya sebut, bukalah kitab kuning tu. Jadi tuan-tuan bila sebut hal, tahu tak hal? Tahu. Cuma lupa kan? Sekarang ni skill ni semua tuan dah ada. Ilmu basic dah ada, cuma skill belum. Kalau skill tu mungkin macam ulama-ulama besar, dia skill lah. Dia tak payah tengok lagi sebab dia dah puas tengok dah. Okay. Ya? Hudud jamak? Had. Hadar. Ha campur dal. Haddun, haddani, hudud. Okey, tuan-tuan kan, saya dulu masa Dr. Harudin mengajar dulu, dia kata, apa maksud had? Had ini, kita ambil jalan raya, kita pasang penghalang. Penghalang ni nama dia had. Jadi kereta boleh lalu tak? Tak boleh. Pokok tumbang, itu had. Kereta boleh lalu tak? Okay. Jadi undang-undang Islam ni ada had.
atau hudud. Bila dipakai hudud, berlaku tak kecurian? Kalau dipakai hudud undang Islam, berlaku tak kecurian? Tak berlaku. Sebab Tuhan dah kata tak akan berlaku. Tapi kita tak boleh pakai undang Islam. Itu apa sebab? Itu bukan masalah Allah, masalah kita lah. Ya, kita. Hud tu mana ya? Tetap tak boleh keluarkan. Okey, tuan-tuan tengok ayat 30 surah. Tengok tadi, setiap ayat kita buka, kita bertemu dengan term-term yang kita belajar tadi. Waktu, khalidin, tajri kan. Tengok ayat 30. Tuan-tuan dia yang ni, okey. Waman, cuba baca, waman. Jumpa tak man? Sebelum ni jumpa tak? Tadi man. UTE waman yaf'al zalika udwanan secara udwanan. Kalau tak tahu udwan tak apa, tahu zulman. Mana zulman? Bukan zalim. Zalim. Siapa yang buat demikian itu dengan zalim, udwanan ni makna zalim lah. Permusuhan. Fasaufa, tengok fa. Yang tadi tak ada fa. Yang tadi wa man saja tak ada fa. Dia ada fa. Fa ni fa jawab. Lagi kuat pada yang tadi. Yang ayat yang tadi. Fasaufa nuslihi nara, kami akan, ingat, saufa ni jauh ke dekat? Jauh ke dekat fasaufa ni. Dia sin dengan saufa, ingat tak? Dua-dua tu untuk jauh, untuk masa depan. Tapi sin dekat, saufa jauh. Akhirat. Later. Kami akan bakarnya dengan api. Wa kana zalika 'ala Allah, wa kana adalah Allah itu yasira. Mudah. Mudah baginya. Mudah. Jadi tuan-tuan, kalau dia tuan-tuan baca 30 ayat yang pertama ke-4 surah ni, baca makna dan tengok nahwu yang senang-senang untuk menguasai the whole Quran. Senang saja, itu teori. Senang saja. Lepas tu bila tuan-tuan baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 30, whole ayat 31 hingga 60, kalau ada lagi ayat. Baca ayat 61 balik. Tengok. Surah An-Nisa ada berapa ayat je? Okay. Okay, tengok saya. Oh, surah An-Nisa kita 1 hingga 30, 31 hingga 60 kita langkah. Kita ambil ayat 61. Boleh? Nak tengok betul tak Nanti tuan-tuan rahsia ni. Okey, ini okey. Tengok ayat 61. Ajar, cuba teka ayat 61 ni untuk apa? Baik ke tak baik? Ya, ayat 61. 61. An-Nisa. Ya betul, dah ada dah tu. Lain dah, belum lagi. Belum buka lagi ni. Saya nak tanya dulu, nak teka. Ayat ni tentang apa? Jangan lupa tengok surah tu. Surah An-Nisa, surah berkenaan dengan wanita. Okey. Wa iza qila lahum betul tak kata wa iza qila lahum? Tiba wa iza. Okey, iza ni syarat. Bila kau buat ni, kau dapat ini. Okey. Macam iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita. Iza ni iza syarat. Bila kau buat ni, kau dapat ini. Okey, bila wa iza qila lahum, wa iza dan qila. Ingat qila ni kita dah tahu dah, ini mabni majhul. Lahum ta'alau. Ta'alau ni mana ta'ala Ta'alau ni madi ke mudhari'? Apa tu madi kan? Ta'ala madi kan? Ta'ala. Madi ramai. Ramai ta'alau. Marilah
Datanglah ila ma anzalallah wa ila rasul. Okey. Bila Tuhan kata ajak mari, apa berlaku? Ra'aita. Kamu akan lihat. Bila Tuhan panggil untuk kembali kepada Rasul, kamu akan lihat al-munafikin. Yasudduna. Menghalang angka. Sududa. Sangat kuat. Dalam ni, tuan-tuan jumpa dalam ni, yasudduna, menghalang. Menghalang secara sududa. Dia mengambil perkataan yasududa ni, mansub daripada perkataan sodda. Sama tak? Jadi ini maf'ulun mutlak. B berapa? Tak apa? B16 ke B17, B15. Jadi tuan-tuan tahu tak maf'ul mutlak? Sebab itu bila tuan-tuan pergi sana, Tok Guru kata maf'ul mutlak, tuan-tuan boleh cerita lah, oh maf'ul mutlak ni, dia punya maf'ul bi isim bagi di atas, dia gunakan perkataan yang sama, root dia seperti fa'il madi. Ya, inna fatahna laka fathan. Fathan tu mutlak. Jadi tuan-tuan ingat 23 tu, kedudukan tu, semua dalam Quran ni. Okey. Kita ambil ayat 90 okey, daripada 60 ayat 90. Surah, saya nak buktikan, maknanya status Quran ni sama saja. Susah senang dia. Okey, sama saja. Okey. In illal ladzina. Terjemah. Illa, melainkan alladzina yasiluna, menyambung, mengadakan hubungan, ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, perjanjian, kecuali au ja'ukum, ja'u, mereka datang kepada kamu, hasirat suduruhum, hasirat, ya, hasirat ni baik tak baik? Mana dia? Negatif. 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 Hasirat ni maksudnya susah. Orang yang datang ni orang yang susah. Suduruhum, dada-dada mereka, an yuqatilukum, sehingga mereka membunuh kamu, au yuqatilu qaumahum, membunuh kaum mereka. Tuan-tuan, ini balaghah. Balaghah. Membunuh. Orang-orang yang sesak dada ni, dia boleh membawa kepada pembunuhan. Jadi ini dia katakan majaz. Majaz, benda yang lepas tapi berlaku sekarang. Dia panggil iktibar makan. Hari ni ada tak orang membunuh? Apa sebab mereka bunuh? Dada sakit. Betul. Siapa dia yang bunuh tu? Kita katalah orang bunuh ni orang yang yang kuat Islam kan? Yang dikatakan salah faham ni. Ataupun kita kata apa? Ya, teroris ni kan. Mereka kata orang ni orang Islam. Kalau macam tu, adakah mereka ni orang baik? Kenapa kita tak pergi bunuh? Kita orang baik. Ini orang yang hasirat suduruhum. Maknanya hati mereka, dada mereka terkepung daripada menerima nikmat Allah. Walau syaa Allah, jika Allah kata la sallatahum, diberi kuasa kepada mereka, alaikum. Kalau Allah beri kuasa, la falaqatalukum, mereka akan membunuh kamu. Mereka akan membunuh kamu. Fa in i'tazalukum, jika mereka i'tazal. Ya? Okey? Okey? I'tazal makna berpisah.
Falam yuqatilukum. Maka mereka tak akan membunuh kamu. Wa alqau, mencampakkan ilaikumus salam. Mereka membiarkan kamu selamat. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Tidaklah Allah jadikan ke atas kamu, bagi kamu atas mereka jalan penyelesaian. Itu susah ayat tu. Memang 5 label dia susah. Tapi nak tunjuk ayat yang ke 90 daripada surah An-Nisa. Tengok Saya kata memanglah kalau kita tak boleh nak belajar di sini i'rab macam ni, macam kita buat ini dah masuk jam setengah dah. I'rab baru cuma kita nak tunjuk dalil je. Jadi kalau rasa tuan-tuan ada kebolehan, macam ada masa Jordan kan, duduk sebulan, duduk 2 bulan. Tapi Jordan tu nak faham makna susah. Kita pergi ke Kelantan dia mudah. Duduk sebulan. Tak ada kita pergi Kelantan. Duduk Tok Guru mengajar. Semasa Tok Guru masih ada. Memanglah. Tak ada, kita pergilah. Kita bagilah sikit duit kat dia. Tok Guru nak ajar saya I'rab 30 ayat pertama dalam 4 surah yang pertama ni. Dia mungkin tahu apa sebab. I'rab kata, cuma semua yang kita belajar nahwu tu insya-Allah 90% cover dalam 30 ayat pertama. 4 surah yang sebut tadi. Surah pertama, surah kedua, 3, 4. Jadi tuan-tuan, sila baca. Sila baca Quran, faham terjemahan dia. Kalau saya baca Alif Lam Mim, faham kan? Zalikal kitabul la raiba fi, faham kan? Hudan, kenapa kita faham tu? Sebab kita dah diri hari-hari lah. Cuba tuan Haji terjemah saja. Fa illam taf'alu wala taf'alu. Boleh kan? Betul? Yang tadi ya? Fattaqun nar. Boleh kan? Allati waquduhan nas wal hijara. Boleh? Aidat lil kafirin. Boleh. Yakadul barku yaqtafu absaruhum kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza azlama alaihim qamu. Boleh kan? Boleh. Itulah dia. Okey. Okey, lihat dulu. Sekejap. Kita ada lagi sikit masa. Okey, tuan-tuan. Sekarang kita masuk balaghah. Sekejap ya. Balaghah ni bukan nak ngajar detail. Tapi kita nak ngajar, orang putih kata at a glance. Glance di mana tuan-tuan nampak sepintas lalu. Tak apa. Ada, habis dah masa. Ya. Reka je. Saya ambil 20 minit. Ada tak ada? Nak ringkas je. Ya. Tuan-tuan saling ayat-ayat ni tuan-tuan balik lah. Ingat ya. Minggu depan ada tak? Kenapa tak ada? Minggu depan sijil. Habis lah. Dapat je ijazah. Minggu satu lagi saya kahwin pula. Kahwin anak. Okey tuan-tuan. Salahnya. Okey tuan-tuan. Dalam ingat ni. 3 benda yang besar ni. Yang dulu kita dah buat dah, iaitu bayan. Ingat ya, bayan. Dalam bayan ni ada tasbih. Cuba sebut tasbih. Tasbih ni artinya perbandingan. Allah bandingkan sesuatu dengan sesuatu dengan syarat ada persamaan bila dibandingkan. Okey? Betul ya? Allah bandingkan sesuatu dengan sesuatu dengan syarat dua-dua yang dibandingkan tu ada unsur-unsur yang sama. Okey, boleh? Itu dia punya root tu. Ya. Dia banding orang perempuan dengan unta dari segi kedua-duanya sama-sama sabar. Menanggung sabar. Boleh tak? Saya kata boleh? Boleh.
Sifat yang sabar. Okey. Salin tu dulu. Yang kedua, dia kata isti'arah. Isti'arah. Ya, dua isti'arah. Allah isti'arah ni dah siap dah yang tadi siap dah apa tu tasbih? Membandingkan sesuatu dengan sesuatu dengan syarat kedua-dua tu ada kesamaan dari segi perbandingan, iaitu sabar. Okay, sabar ya, ingat tu. Haji, kenapa terbendung sangat tu? Okey. Tuan-tuan ambil ayat ni. Summa qasat. Qasat qulubukum. Mim ba'di zalika fahiya kal hijarah. Summa qasat qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarati. Kemudian telah keras hati mereka seperti batu. Ya. Maknanya keras hati mereka keras seperti batu. Atau asyaddu qaswa, atau lebih keras. Asyaddu qaswa. Lebih keras. Ya. Okay. Ini Al-Baqarah ayat apa? Cuba pada. Ya, Al-Baqarah ayat 74. Kalau tuan-tuan nak teruskan lagi, kita teruskan lagi. Kita belajar balaghah je. Balaghah lepas tu nahu-nahu sikit. Apalah. Berapa orang, 3-4 orang pun kita belajarlah. Selagi saya sihat. Guna buku lah. Kita go through. Sekarang ni kita bagi sepintas lalu saja. Kita tak go through melalui buku. Jadi kalau tuan-tuan go through melalui buku, mungkin dia buat dalam sejam ke, sejam setengah ke, habis buku. Lepas tu kita masuk nahu sikit. Jadi tuan-tuan tak hilang nahu tu. Ya, pegang ayat ini. Jadi Allah membandingkan hati manusia seperti batu. Jadi kesamaan antara hati dan batu ni keras. Tapi keras batu, keras fizikal. Keras hati, keras maknawi. Maknawi itu maknanya abstrak. Okey? Allah bandingkan dengan hati manusia yang keras seperti batu. Batu kerasnya fizikal. Tapi hati manusia kerasnya maknawi, abstrak. Namun begitu, batu yang keras itu masih lagi boleh masuk air di celah-celahnya, sedangkan hati manusia tetap membatu. Okey, boleh yang kedua tu? Boleh ni? Boleh? Okey. Jadi dalam ni tuan-tuan mesti ingat, dia mesti ada musyabbah. Tuan-tuan ingat musyabbah? Mana qulub? Musyabbah ya? Musyabbah bi. Tuan tahu apa mana musyabbah? Musyabbah bi hijarah, batu. Boleh? Alat iaitu ka. Okey? Ni ka ni alat ya. Lepas tu tuan-tuan ingat, lepas tu wajah dia iaitu qasat. Qasat ni keras. Ini dia 4 rukun. Bila 4 rukun ada, dia tasbih dia nama tasbih mufassal. Okey? Mufassal. Ya. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, tasbih mufassal ni tuan-tuan, mesti ingat, dia tidaklah seindah isti'arah, kinayah dan majaz. Kerana empat-empat ada. Kalau orang sastra kata, tak indah lah kan. Tapi Tuhan mulakan dengan tasbih. Ya, lebih kurang 600 lebih tasbih dalam Quran. Yang sama setaraf dengan ni. 600 lebih tasbih dalam Quran. Kita kena cari di mana 600 tasbih tu dalam Quran, kena cari tu. Yang Tuhan bandingkan. Tuhan banding orang Yahudi yang keras hati tu dengan siapa dia? Tuhan bandingkan dia. Ya. Okey tuan. Kita mesti ingat keempat-empat rukun tasbih ada. Okey. Ingat rukun tasbih yang penting ini.
Okey? Boleh tak? Okey. Dalam isti'arah, dalam isti'arah, yang ada musyababih je. Ini semua tak ada, ini semua tak ada, ini semua tak ada. Musyababih je ada dalam isti'arah. Dalam kinayah pun sama. Dalam majaz pun sama. Tak ada musyabah ni, yang ada musyababih je. Yang ada batu je. Yang ada batu saja. Yang ada batu saja. Itu yang kita nak kena sambung belajar tu. Batu saja ada. Tapi tak boleh nak ubah ayat ni. Tapi dalam ayat ni semua ada. Okay, kita tengok isti'arah. Isti'arah kita tengok. Ya? Isti'arah ialah menggunakan salin tak? Yang ada menggunakan perkataan yang bukan pada tempatnya. Di tempat yang betul. Menggunakan perkataan bukan di tempat yang betul. Itu bersama je. Dan adanya alaqah. Hubungan yang ada alaqah dan qarinah yang menyebabkan itu bukan makna yang dimaksudkan. Okey. Tak boleh? Haji Seri dapat ambil? Dapat ambil? Menggunakan perkataan yang menggunakan lafaz atau perkataan tertentu bukan di tempat yang betul. Dan ada pula hubungan bersama dengan qarinah yang menunjukkan dia bukan makna yang dimaksudkan. Contoh ayat dia. Saya beri satu. Bunyi ayat dia. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu tukhrijan nasi ilaika minaz zulumati ilan nur. Okey tuan-tuan. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkannya untuk mengeluarkan manusia ilal tukhrijan nasi minaz zulumat, untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kepada terang. Okey? Jadi di sini isti'arah dia meminjam perkataan gelap untuk menunjukkan kekufuran, dan dia meminjam perkataan cahaya untuk menunjukkan Islam. Okey? Beriman. Jadi ini dia isti'arah. Isti'arah ni maksudnya dia meminjam perkataan gelap kepada mewakili kufur, dan dia meminjamkan perkataan cahaya kepada beriman. Jadi Quran ni adalah kitab yang diturunkan untuk mengeluarkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan. Itu dipinjam. Jadi di sini yang ada musyababih je. Musyababih je ada. Yang ada ni, iaitu zulumat dan juga an-nur. Musyabah tak ada, alaq tak ada, wajah tak ada. Jadi bila musyabah bih saja ada, maka itu nilai sastra dia tinggi. Itu nama dia isti'arah, pinjam. Boleh? Hafal ayat tu. Hafal ayat tu menunjukkan isti'arah. Saya nak beritahu, susah tuan-tuan dan puan. Bukan susah nak mengajar. Orang belajar secara formal pun susah nak faham. Berapa bulan saya, kalau nak kira berpuluh kali dah dalam masa 3-4 bulan ni, saya pakai ayat ni. Jadi, ini nama dia isti'arah. Isti'arah tu maknanya pinjam. Dia pinjam perkataan zulumat untuk mewakili perkataan kufur. Okey? Sekarang ni boleh? Jadi, isti'arah ni hanya musyabah bih saja ada. Iaitu zulumat dibandingkan dengan kufur.
cahaya dibandingkan dengan iman kepada Allah. Sekarang ni kita pergi pada yang ketiga, iaitu kinayah. Kinayah ni artinya sindir. Ya, kindir. Okey, Okey. Sindir memberi makna menyembunyikan. Betul tak, Puan Latifah? Kinayah ya. Kinayah. Cuba baca kinayah. Kinayah adalah berkata tentang sesuatu, Ya. maksudnya lain, iaitu menyembunyikan kata sebenar tetapi menyebut dalil yang menunjukkan ia bukan makna sebenar. Kinayah ialah berkata tentang sesuatu dan maksudnya lain. Okey. Lepas tu menyembunyikan, iaitu i.e. menyembunyikan kata sebenar. Ada pula, ada dalil yang menunjukkan ia bukan makna sebenar. Okey. Dia menyembunyikan makna yang betul, menyembunyikan kata yang sebenar, berkata tentang sesuatu dan maksudnya lain. Berkata tentang sesuatu maksudnya lain. Ayat apa saya bagi? Ya. Ya adakah? Okey. Bunyi dia, tuan, wala taj'al yadaka. Dan jangan kamu jadikan tangan kamu maghlulatan. Maghlulatan ni ila unukika. Ila nukika. Ini. Jangan kamu jadikan tangan kamu ila unukika. Kalau kita di negeri Arab dulu, kalau berjalan begini, orang kedekut. Jadi Tuhan kata, jangan buat macam ni. Tapi maksud Tuhan, bukan tangan begini, maksud Tuhan jangan kedekut. Jadi perkataan kedekut tu, dia sembunyikan. Dia ganti dengan yadaka maghlulatan. Yadaka, berapa perkataan ni? 4 ke 3? 4. Jadi kinayah ni, 2 perkataan, lebih dari 2 perkataan, kinayah. Tapi kalau isti'arah, 1 perkataan. Tashbih, 1 perkataan. Kalau kinayah, lebih pada 2 perkataan. Dia macam simpulan bahasa. Simpulan bahasa dalam bahasa Arab. Ingat tu je. Jadi tuan-tuan, berasaskan terjemahan yang saya bagi ni, tuan-tuan bukalah kitab dalam bahasa Arab tu, cari ayat dia dan cari ayat dia. Jadi kalau tuan-tuan agree, walaupun 3-4 orang, siapa yang rasa nak belajar, nak sambung balaghah, kita baca kitab tu baris by baris. Baris by baris. Saya rasa dalam 6 bulan mungkin boleh habis. Sebab tuan-tuan dah faham dah. Bukan zero, faham dah. Sebab kelas pagi ni akan diambil alih oleh kelas baru. Kalau tuan-tuan rasa nak datang, nak join kelas baru boleh, untuk nak kuatkan basic kan. Sebab kita sekarang ni nak supaya orang dapat banyak ilmu, dapat banyak. Ya? Kita pindah hari-hari lain. Kita akan cari tempat.
Ada seorang sahabat kita tu dia nak bagi dia punya pejabat dia klinik dia, tak tahu, tak pasti kat mana. Tempat tu tak sewa lah. Kelas petang ni dia ada klinik pakar dia ada, tapi atas tu free. Dia Ustaz pergilah sana buat bilik nak tidur sana. Tak apa, ajar pergilah kelas yang ajar ada tu dulu. Saya sekarang ni betul-betul nak tumpu, bukan kira apa-apa, nak tumpu kepada balarah. Jadi tuan-tuan dapat ilmu balarah mendalam. Tak apa. Ada kita dah doktor nak join tadi beritahu dah. Dah. Belum tahu lagi. Sebab dia akan pergi ke luar negeri lebih kurang sebulan setengah. Lepas tu lah. Sebab sekarang ni asas dapat dah. Asas nahu dapat dah. Nak kata kukuh tu belum tahu lagi lah. Tak kukuh lah. Mana kukuh 4 tahun pun tak kukuh lagi. Sebab dia ilmu kan, dia banyak bergantung pada hidayah Allah. Okey, yang ketiga tuan-tuan, majaz. Nama dia majaz mursal. Siapa sebut majaz mursal? Jadi tuan-tuan harus betul ni. Maknanya Allah Ta'ala nak menjelaskan ayat Quran dia melalui bayan. Bayan tu makna dia clear. Clear tu makna wuduh. Jelas ayat dia, jelas. Macam mana cara dia jelaskan? Dia jelaskan dengan cara tasbih, perbandingan. Dia jelaskan dengan cara pinjaman perkataan untuk ganti perkataan lain. Dia jelaskan dengan cara sindir. Ada orang tak faham. Ada orang tak faham sindir. Ada orang, kena sindir sikit, merah telinga. Ya. Ada orang cakap betul pun tak faham. Macam saya buat contoh dulu. Seorang anak tu, dia datang rumah mak dia, tak bawa benda. Bila anak 3-4 orang, makan situ, minum situ, lepas tu balik, habis benda-benda rumah mak tu dia bawa. Ada cerita dalam, diceritakan begitu. Jadi ayah dia kata, mu bagus, ambillah semua-semua tu, peti sejuk tu bawa balik. Jadi dia, itu sindir. Itu dalam cerita TV Hijrah ni kan, seorang tu, ya, duduk dalam satu rumah, lepas tu kakak dia, menghadapi masalah perniagaan, balik duduk dengan abang, dengan 5 orang anak duduk di rumah, makan minum situ, electric bill dengan meningkat. Yang duduk dengan mak dia tu hanya anak angkat saja. Jadi bila bil meningkat apa semua, akhirnya dia halau mak tu dengan anak angkat tu, lagi dia jual rumah tu. Itu real story. Akhirnya. Jadi sebab pasal apa? Sebab dia tak guna majas. Okey. Apa maksud majas? Majas ni sindir. Sindir halus. Apa aja maksud majas dah? Majas ialah kalimah yang digunakan bukan pada tempat yang betul. Kalimah yang digunakan bukan pada tempat yang betul, tetapi ada qarinah. Ada perkataan-perkataan yang menunjukkan ia bukan tempat yang sebenar. Okey. Tuan-tuan, istilah tu bukan senang faham. Okey. Okey, sebagai contoh. Kita ambil contoh ya. Okey. Sebagai contoh. Ni, contoh ni contoh dia. Okey, kita ambil ya, contoh dia. Contoh bukan ayat Quran ya, ayat biasa. Okey, kalau macam ni saya kata dulu takallama ustazun fauqal mimbari. Apa maksud dia? Telah bersyarah ustaz di atas mimbar. Ya, kita kata ustaz kabir, ustaz yang terkenal lah, kabirun. Ini bukan majaz, ini bukan sindir. Ini dipanggil betul. Betul. Kalau betul tu nama dia hakikat. Hakikat. Bukan majaz dah dulu kan? Hakikat, majaz kan? Tapi kalau majaz, dia kata, kalau majaz, kita kata takallama Asadun.
Singa sedang bersyarah. Asadun, tambah lagi. Syuja'un, singa yang gagah, berani. Fauqal mimbar. Fauqal mimbari. Telah bercakap singa yang garang di atas mimbar. Jadi penggunaan singa di sini adalah sindir. Sindiran halus, majas, sindiran kepada seorang yang garang. Boleh? Apa yang menunjukkan dia ini bukan singa? Apa dia? Dalil yang menunjukkan dia bukan singa. Bercakap. Bercakap ini dikatakan qarinah. Perkataan yang menunjukkan dia tu bukan singa betul. Tapi ini singa ni maknanya dia bandingkan dengan orang yang garang. Ya? Okey. Satu lagi, fauqal mimbar. Fauqal mimbar ni bukan tempat singa, ini tempat orang. Jadi ini dua perkataan, nama dia qarinah. Qarinah. Ya, ini nama dia qarinah. Dan qarinah dan apa tadi? Ya, qarinah dan Yang mencegah dia kepada makna yang salah. qarinah dan Pada hubungan. ya, qarinah dan hubungan. Adanya ya, betul, qarinah, ya. Ya. Okey. Adanya qarinah, ini qarinah yang menunjukkan ini bukan singa yang sebenar. Ini bukan singa yang sebenar. Okay. Jadi di sini ada tak tasbih? Tak ada. Di sini yang ada musyabah. Musyabah bi saja, iaitu singa, iaitu iaitu asadun. Asadun singa kan? Ni asadun garang, ni singa. Tapi musyabah ada tak? Tak ada. Musyabah singa betul. Asadun tak ada. Yang adanya musyabah bih, iaitu asadun suja'. Asadun suja' ni dibandingkan dengan singa. Ini dibandingkan dengan singa. Yang dibandingkan dengan ada. Tapi singa ada tak? Singa tak ada. Jadi asadun suja' ni, okey tuan-tuan. Yang mana musyabah? Yang mana musyabah? Musyabah dia? Asadun, betul? Yang mana musyabah bi? Yang musyabah bi dia? Asadun suja' ya? Jadi musyabah ada tak? Tak ada. Okey. Jadi musyabah saja ada, musyabah bi saja. Benda yang dibandingkan saja ada, tapi perbandingan tu tak ada. Jadi itu nama dia majaz. Jadi isti'arah, kinayah, majaz dengan penerangan yang saya bagi tadi, dia tidak ada, tiga rukun tak ada. Musyabah tak ada, alat tak ada, wajah tak ada. Yang ada musyabah bi saja. Okey? Semoga tuan-tuan faham. Jadi tuan-tuan jangan lupa, ini ada 8 jenis. 8. Ini ada 6. Ini ada 3 ke 4. Ini ada 3 jenis. 12, 18, 26. Yang kasar, saya kata dulu. Saya dah pergi dulu. Lebih kurang. Jadi kita bersyukur kepada Allah. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik dengan ilmu yang kita belajar selama ini. Kalau insyaAllah saya berdoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan diberi taufik, ya, diberi ganjaran kerana sabar menunggu, ya, dan terima kasih juga sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan beri untuk Ar-Rahmah, ya, supaya dapatlah kita guna belanja untuk kegunaan kita.
Semoga insya-Allah ia akan memberi keberkatan di dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, Ta'ala kami berkatilah majlis kami dan berkatilah ilmu yang telah kami terima, yang telah disampaikan ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mengasihi ilmu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang cintakan ilmu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sukakan ilmu ya Allah. Dan kami dengan penuh sabar dan dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami syukur kepada Allah kerana dapat mempelajari ilmu nahwu, sarah, balaghah dan juga fasahah insya-Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nu'ikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana sifana azab jahannam inna adzabana gharam inna mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, yaqabbalallahu minkum.